Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan Sehari Bersama Piramli. Dan pada hari ini saya dan sahabat saya Jafni Syawalhana dan saya Muhammad Ihsan bin Ahmad berada di Pustaka Peringatan Piramli ataupun lebih dikenali sebagai Rumah Asal Piramli. Mesti anda terkejut kerana kami berada di sini pada hari ini, dan saya tidak mahu bercakap panjang kerana kita akan masuk ke dalam untuk menyaksikan apa yang ada dalam. Silakan Jafni. Biografi tentang Piramli untuk pengetahuan para penonton. Piramli dilahirkan pada 22 Mac 1929 di Kampung Jawa, Pulau Pinang. Nama sebenar beliau adalah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih dan meninggal dunia pada Mei 1973 akibat serangan jantung dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Nama sebenar Allahyarham Tan Sri Piramli ialah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Beliau telah dilahirkan pada 22 Mac 1929. Beliau adalah anak kepada pasangan Tengku Nyak Putih bin Tengku Karim dan Cik Mah Husin. Bapanya iaitu Tengku Nyak Putih telah mengembara untuk menjadi seorang pelayar, lalu beliau berkenalan dengan seorang janda bernama Cik Mah Husin. Perkenalan ini telah menyebabkannya berkahwin dengan Cik Mah pada tahun 1925 di Kampung Kubang Buaya, Batawa. Piramli juga mempunyai seorang adik-beradik tiri melalui perkahwinan pertama ibunya iaitu Syekh Ali. Penglibatan awal Piramli dalam dunia seni hiburan mula terselah apabila beliau dan pancaragamnya menjuarai pertandingan keroncong seluruh Pulau Pinang dengan nyanyian lagu Keroncong O Suci. Pada tahun yang sama, beliau terpilih sebagai bintang penyanyi Utara Malaya dalam peraduan menyanyi anjuran Radio Pulau Pinang. Kehebatannya menarik perhatian B.S. Rajhans, pengarah filem dari Shaw Brothers, lalu mempelawa Piramli berlakon. Filem pertamanya ialah Cinta yang diterbitkan pada tahun 1948. Dari situlah bakatnya mula menyerlah hingga dapat mengukuhkan nama beliau menerusi berpuluh-puluh filem. Terdapatnya contoh-contoh filem yang dilakonkan oleh Allahyarham Tan Sri Piramli. Kalau kita lihat di sini ada 20 contoh filem yang dilakonkan oleh beliau. Dan saya tertarik dengan satu filem ni, iaitu Ibu Mertuaku yang diterbitkan pada tahun 1962, di mana mengisahkan seorang lelaki yang kurang berada yang dilakonkan oleh Tan Sri Piramli sebagai Kasim Selamat yang mencintai seorang wanita kaya, Sabariah, tetapi dihalang oleh ibu Sabariah. Kalau kita lihat, filem ni memaparkan kisah cinta antara dua darjat yang selalu dimainkan dalam filem India. Untuk pengetahuan para penonton, sistem kasta telah diterapkan dalam filem Ibu Mertuaku. Okey, jadi kita imbas kembali sedikit cerita Ibu Mertuaku yang mengisahkan Kasim Selamat hanyalah seorang pemuzik jalanan dan tidak disukai oleh ibu Sabariah kerana Sabariah merupakan anak berada. Oleh itu telah nampak jurang antara orang atasan dan orang bawahan dalam sistem kasta. Jadi dengan adanya filem Ibu Mertuaku ini telah menarik minat kaum India untuk menonton filem ini disebabkan oleh sistem kasta digunakan dalam perfilman Melayu. Justru ia telah mewujudkan penyatuan bangsa dengan filem ini. Aci buka pintu. Okey, Assalamualaikum. Tadi anda bersama dengan sahabat saya Jafni dan sekarang anda bersama saya. Jadi berkaitan dengan lagu yang saya nyanyikan sebentar tadi, walaupun sedikit, tapi mungkin anda sudah dapat menangkap lagu apakah itu. Dan lagu itu adalah salah satu lagu yang telah diambil daripada filem Labu Labi.
Ya betul. Dan mungkin anda ingat, dan apa yang saya mahu utarakan di sini adalah apabila kita nyanyikan lagu itu, Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cuba membawakan elemen kaum India. Bila lagu itu lirik tadi Aci Aci, dan kalau kita tahu Aci itu adalah satu panggilan kepada orang India, dan itu telah Tan Sri P. Ramlee telah cuba membawakan elemen orang India dalam filem Melayu, yang secara tidak langsung orang bukan Melayu berminat untuk menonton filem-filem Melayu. Dan itu perkara ini kalau kita lihat pada hari ini tidak mungkin orang lain boleh melakukannya kerana pemikirannya telah melampaui zaman. Filem pertama lakonan P. Ramlee ialah Cinta, sebuah filem yang dikeluarkan pada tahun 1948. Beliau memegang peranan sebagai penjahat dan nyanyi latar. Kejayaannya terus berkembang dan telah berjaya berlakon dalam 27 buah filem di antara tahun 1948 hingga 1955. Salah seorang pendorong dan guru beliau dalam dunia perfilman Melayu ialah Tan Sri L. Krishnan yang merupakan pengarah bagi filem Melayu. Untuk pengetahuan para penonton, sekarang saya berada di mana terdapatnya pelbagai anugerah yang dimenangi oleh Tan Sri P. Ramlee dalam lakonan beliau. Dan di sini ada satu anugerah yang paling besar, iaitu anugerah filem komedi terbaik Asia pada Pesta Filem Asia kali ke-11 di Taiwan pada tahun 1964, di mana anugerah ini dimenangi dalam filem Madu 3. Untuk pengetahuan, dalam filem Madu 3 ni ada merupakan satu watak tau, iaitu watak seorang lelaki Cina, Apek, di mana waktu ni dia nak bunuh diri sebab dia putus cinta. Dan waktu tu P. Ramlee sedang bawa kereta kerana hendak melarikan diri daripada madu-madunya. Kemudian waktu Apek nak terjun daripada pokok, dia terjatuhlah ke dalam kereta yang dipandu oleh P. Ramlee. Dan waktu tu ada satu dialog dia cakap, dialog tu macam ni, "Hayya, hidup susah, mati pun susah, Ma." Sebabnya dia cakap macam tu sebab dia tak mati lagi walaupun dah terjun daripada pokok yang agak tinggi. Jadi disebabkan dialog Apek tu, sehingga sekarang dialog tu masih segar dalam ingatan kita semua, dan telah mewujudkan penyatuan bangsa, kerana dialog Apek tu digunakan juga oleh kaum Melayu untuk dalam komunikasi hari ini. Melalui filem Anakku Sazali 1957, P. Ramlee menjadi semakin masyhur dengan meraih anugerah aktor terbaik Asia. Seterusnya, beliau dicanang sebagai The Most Versatile Talent melalui filem Ibu Mertuaku dalam Festival Filem Asia Pasifik di Tokyo pada tahun 1963. Lebih menggembirakan lagi, pada 27 September 1962, P. Ramlee dianugerahkan bintang Ahli Mampu Negara AMN daripada Yang di-Pertuan Agong sebagai mengenang jasanya dalam bidang seni lagu dan perfilman. Seterusnya, Allahyarham P. Ramlee dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri daripada Sultan Azlan Shah pada tahun 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini anda bersama saya lagi. Sebenarnya saya berada di rumah asal Tan Sri P. Ramlee, dan bersama saya pada hari ini adalah pengurus asal P. Ramlee, dan insyaAllah saya akan bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan mungkin filem-filem ataupun pembahasan ini. Dan insyaAllah antara soalan saya yang pertama adalah, apakah antara filem yang membawa elemen yang dibangsa dalam filem P. Ramlee itu di Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syarizal, saya masuk pada pengurus dan ada Ustaz P. Ramlee ni lah. Sebenarnya cerita filem yang menyatukan bangsa yang P. Ramlee banyak sekali. Contoh saya boleh beritahu,
Abu Dhabi, cerita Saidin Hasan, cerita Gerimis. Dalam cerita Saidin Hasan, orang Cina adalah perantara bagi Saidin Hasan untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Kenapa dia masuk orang Cina? Sebab itu sebab kita tahu kan masyarakat kita memang berbilang bangsa. So dia ambil elemen orang Cina itu sebagai perantara maklumat-maklumat info daripada tentera Jepun. Okey. Contoh dalam filem Gerimis. Filem Gerimis Film ni membawa watak sebagai pelukis dan dia mengahwini seorang seorang penari. Penari itu adalah keturunan India. Dan sehingga kan keturunan ada berlaku konflik rumah tangga, beliau kahwin lain dan lepas tu dia ambil balik sebagai perempuan India tu sebagai isteri dia sampai ke ayah-ayah dia lah. So dia bergolakkan situ disebabkan isteri dia lah itu yang menjadikan satu bangsa tu harmoni. Dia Cina dan Melayu. Kita nampak Dan lah. pelbagai lagi kalau kita saya nak ceritakan Terlalu panjang. Terlalu panjang mana cerita filem Doremi, Cina India sebagai ceti sewa rumah. Itu banyak antara India Cina digarapkan dalam filem ni lah. Terlalu banyak kalau nak saya katakan. Jadi kalau satu lagi penonton lagi, kalau cerita seniman lagu labi, seniman Bujang Lapor, yang Lapor, mana orang Cina, orang India duduk bersebelahan dengan rumah orang Melayu. Betul. Betul. Itu salah satu lagi kauman bangsa yang filem diterapkan kepada kepada masyarakat Malaysia lah. Sebab pun dia punya pemikiran ini telah melampaui zaman. Baiklah. Contohnya macam satu Malaysia yang Najib yang garapkan sekarang ni. Tapi filem telah buat dulu lama lagi satu Malaysia ni. Okey, untuk soalan yang seterusnya, adakah barang-barang ini bukan barang asal ataupun ada setengah barang yang baru dibawa ataupun macam mana barang-barang ini? Okey. Hampir semua dekat barang-barang dekat dalam dokumen ini asal. Tapi kami pamerkan separuh saja. Lagi separuh lagi kami akan tukar. Macam contoh dia dalam 2-3 tahun kami akan tukar untuk sebab kawasan ni kecil. Sebab kita tahu kan yang ni memang rumah tempat tinggal piramid sampai piramid ahli hayat. Sampai yang meninggal yang memang tinggal dekat sini. Contoh yang saya boleh bagikan seperti suara. Kalau kita tengok jom dalam filem Bujang Lapor. Okey. Yang ini adalah alat muzik kegemaran piramid yang paling disayang. Piramid telah banyak alat muzik yang dia telah mainkan, tapi muzik yang paling disayang briefcase dia. Lepas tu piring hitam ni, tempat piring hitam yang paling lama sekali kat sini. Lepas tu kita tengok lagi. Ni baju-baju asal dia orang, baju-baju asal. Macam ni sekarang macam sekarang artis ni ada dokmat ke apa. Sekarang ni dia orang tempat sendiri. Contoh dalam filem Madu 3. Dalam filem baju yang dia baju asal. Madu 3 bandingkan dengan artis-artis pada hari ini. Adakah mungkin bakat-bakat artis pada hari ini mungkin sedikit ataupun ada yang mampu tandingi artis dalam ni? Kalau nak cakap semua memang tak ada lagi lah orang yang boleh tandingi bakat dia. Cuma sikit contoh dia. Kalau kita tengok lakonan, contoh saya desain lakon. Kalau ni lawak mungkin ada Johan sikit lawak, tapi kalau macam piramid dia ada 5 kira. Pengarah, pemuzik, pelawak,
penyanyi pengubah diri, dia memang itu tak ada. Tapi kalau lengkap tak ada. Tapi kalau satu-satu ada. Contohnya Muhammad Khalid, tu boleh tanya. Tapi dia tak ada semua masuk macam bilang dia. Memang belum lagi ada jumpa dalam zaman ni. Memang mungkin ada pakar dia mungkin nak mencari talent macam ni. Memang belum lagi dapat. Mungkin tak jumpa. Mungkin betul betul. Okey, kalau kita tengok dalam TV ataupun mana-mana majalah tu, banyak cerita-cerita tentang pengakhiran hidup Ramli ni. Jadi mungkin saya bertanya, apakah pengakhiran hidup beliau yang sebenar? Bagaimanakah? Adakah dia sakit ataupun macam mana? Okey, pengakhiran hidup Ramli memang kita rasa dah nampak sedih juga berbagai-bagai cerita yang kita dengar. Contoh salah satu cerita dia ni menjadi penjamin orang. Okey, penjamin orang. So orang tu lari, tak bayar bank, so telefon dia kena bayar jaminan orang tu. Dan bilang ni masa akhir ayat dia lah saya cerita ni kan. Nanti bilang ni saya dapat daripada Arisata, arwah Arisata tu kan. Dia telefon. Saya telefon ke rumah dia lah. Kita telefon, nanti kan dia kena bayar balik daripada bulan ni. Orang tu dah gila, kita dah tak jumpa dah kan. Tiba-tiba bilang sakit dada. Sakit dada memang tak masalah. Salomah nampak ke depan ni lah. Salomah nampak. Kalau nampak dia cepat kita ambulans. Okey, dalam perjalanan hospital jam 19 air 19.33. Pada sebelum pada hari ini, banyak sekalian, di belakang saya ini adalah ruang asal rumah Ramli, dan ini adalah berbanding dengan tempat-tempat lain dalam kawasan rumah ini yang 90% telah diubah oleh pihak rumah ini. Sebenarnya yang ini tidak diubah langsung sebagai memori. Yang ini adalah dia asal milik Tan Sri Ramli, meja makan dan dalamnya ada TV milik Tan Sri Ramli. Apa yang cuba saya bawakan di sini adalah saya cuba kepada piano milik Tan Sri Ramli. Beliau memikirkan atau mengubah lagu, dan seterusnya beliau terus memainkan piano beliau untuk membawa lagu beliau. Dan jadi Okey, seperti dari awal tadi kita dah lihat beberapa contoh filem yang dilakonkan oleh Tan Sri Ramli, dan filem-filem tersebut telah memaparkan nilai-nilai kerohanian dalam sebuah filem yang berbilang bangsa. betul, kalau kita lihat filem-filem yang telah beliau hasilkan, dan saya dan Jafni cuba bawakan sedikit saja, dan mungkin penonton di dalam dewan boleh cuba selepas balik daripada kelas boleh cuba mengkaji sendiri filem-filem yang dihasilkan oleh Tan Sri Ramli, dan saya percaya rakan-rakan yang lain telah menonton hampir ke semua filem-filem Tan Sri Ramli dan tidak dijumpa untuk menontonnya. Dan itu saja daripada saya, Muhammad Ihsan, dan sahabat saya. Jafni Syarana. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam Sehari Bersama Ramli masa akan datang. Terima kasih.